Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi tentang topik 4 ini, saya ingin memperkenalkan 3 daripada ahli kumpulan 4. Yang pertama ialah Muhammad Amirul, yang kedua adalah Muhammad Syazami, dan akhir sekali adalah saya sendiri iaitu Nur Mahsita. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang definisi bagi tajuk ini. Bagi tajuk ini, hubungan sosial yang mantap adalah satu hal yang penting dalam mengekalkan kestabilan politik. Kepelbagaian adalah salah satu perkara yang boleh menimbulkan cabaran bagi sebuah negara yang lain untuk membentuk pemantapan kesepaduan dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam negara kita mempunyai kepelbagaian etnik, dan kepelbagaian etnik itu adalah salah satu cabaran bagi negara kita dalam memupuk semangat perpaduan kerana setiap etnik mempunyai adat dan cara hidup yang berlainan. Seterusnya, kesepaduan sosial. Hubungan yang mantap adalah perlu dalam negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, agama, etnik dan juga budaya. Kita sebagai masyarakat Malaysia perlu tahu bahawa kita hidup dalam satu negara iaitu Malaysia. Maka dalam satu negara itu kita perlu bersatu padu agar dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Kesepaduan nasional ini kita dapat takrifkan sebagai kesepaduan sosial yang kukuh agar kita dapat membentuk sebuah hubungan sosial yang mantap. Kesepaduan sosial ini adalah penting ke arah kestabilan politik dan juga seterusnya pembangunan negara. Oleh itu, di setiap negara yang ada di dunia ini sangat menitik beratkan tentang hubungan dalam kalangan masyarakat agar negara mereka terus maju. Dalam perpaduan, kita mempunyai 3 lapisan, iaitu penyatu paduan, kesepaduan dan yang terakhir adalah perpaduan. Penyatu paduan adalah proses bagaimana kita ingin menyatu padukan setiap lapisan masyarakat dalam menyelesaikan defisit sosial, berprinsipkan tawar-menawar, rundingan dan juga mediasi. Dengan proses penyatu paduan ini, kita dapat mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum ini. Seterusnya, kesepaduan. Kesepaduan adalah negara aman dan damai, tetapi masih merasakan terdapat sedikit jurang antara kaum. Yang terakhir adalah perpaduan. Perpaduan ini adalah matlamat yang diidamkan oleh semua negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang etnik. Jika kita lihat daripada pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan, yang pertama adalah negara kita mempunyai sejarah mencari kesatuan. Yang kedua, negara kita membina kesatuan berterusan. Yang ketiga, telah berlakunya peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 di mana ia dapat membuktikan bahawa kesatuan di negara kita telah pecah berderai. Yang keempat, negara kita memperkenalkan istilah perpaduan dan menggunakan istilah itu sehingga kini. Seterusnya, tujuan utama negara kita telah pun tercapai iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Negara kita memperkenalkan Indeks Perpaduan Nasional untuk mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian pada tahun 2018. Contoh defisit sosial ataupun dikenali sebagai masalah sosial. Contoh masalah sosial yang telah berlaku di negara kita adalah pilihan raya, krisis ekonomi, kenyataan berbau sensitif etnik, agama dan perlembagaan, rasuah ataupun tadbir urus tidak berintegriti, dan akhir sekali adalah kegagalan pembangunan. Sejarah mencari kesatuan. Negara kita adalah umpama jigsaw puzzle kerana sebelum ini negara kita mempunyai beberapa kawasan yang mempunyai pentadbiran yang berbeza. Negeri-negeri dalam Malaysia
pada awalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza seperti yang saya katakan, iaitu Siam, Belanda dan juga Britain, sehingga disatukan oleh penjajah British. Pada tahun 1946, British telah membentuk Malayan Union, tetapi telah ditentang dan dimansuhkan oleh masyarakat Melayu sendiri. Seterusnya, pada tahun 1957, berlakunya Tahun Kemerdekaan dan juga Mercu Kesatuan. Pada tahun 1963, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung telah bergabung menjadi satu negara, iaitu Malaysia. Dan persekutuan di Malaysia telah meluaskan kesatuan. Peristiwa 13 Mei di mana kita tahu bahawa peristiwa ini telah membuktikan bahawa hubungan sosial dalam masyarakat telah pun pecah berderai. Selepas peristiwa ini berlaku, negara mempunyai pelbagai inisiatif agar hubungan sosial dalam kalangan masyarakat akan lebih mantap lagi. Antara kesan bagi inisiatif kerajaan dalam memantapkan lagi hubungan sosial adalah berlakunya perubahan ungkapan, haluan negara dan perpaduan menggantikan kesatuan. Yang kedua adalah masyarakat tiada kesedaran terhadap isu-isu sensitif yang timbul. Yang ketiga, negara kita telah melaksanakan Indeks Perpaduan Nasional pada tahun 2018 bagi mengukur tahap kesatuan negara kita. Dan yang terakhir, tiada lagi ukuran objektif yang serius. Seterusnya, Prof. Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah dan Pengasas Institusi Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau berkata, perpaduan sebagai suatu hasrat yang diidamkan adalah sukar diukur, dilihat secara nyata mahupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan masyarakat seharian. Detik-detik ini terbahagi kepada dua, iaitu detik perpaduan dan detik perbezaan. Detik perpaduan ialah saat yang boleh dilihat berlakunya dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul detik-detik perpaduan ini adalah ketika pergaulan pasar, mengadakan majlis perkahwinan, di tempat makan, sokongan ketika dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, mengunjungi tempat percutian, menikmati cuti umum pelbagai perayaan dan hadir menonton filem di pawagam dan sebagainya. Bagi detik-detik perpaduan dalam sukan yang dapat kita lihat terutamanya ketika perlawanan bola sepak. Semua bangsa tanpa mengira kaum dan keturunan sama-sama memenuhi stadium bagi menyokong pasukan masing-masing. Mereka menyokong pasukan masing-masing tanpa melihat pasukan mereka terdiri daripada kaum dan bangsa yang berlainan atau tidak. Seterusnya, ketika perkahwinan, majlis perkahwinan iaitu street wedding dapat kita lihat tanpa mengira sama ada agama Hindu atau Islam, kita pasti akan menghadiri perkahwinan saudara mara ataupun kenalan yang diadakan di kawasan taman-taman perumahan selain diadakan di dewan besar. Ketika majlis perkahwinan ini dilakukan di taman-taman perumahan terutamanya, pasti akan menimbulkan suasana yang sesak dengan kehadiran ramai jemputan. Pada saat ini, kita dapat melihat sikap bertolak ansur dalam menangani perkara tersebut kerana saling memahami antara satu sama lain tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Sakit juga merupakan salah satu detik-detik perpaduan kerana hal ini melibatkan masalah kesihatan. Tanpa mengira bangsa, klinik dan hospital akan menyediakan tempat rujukan setiap rakyat dalam mendapatkan rawatan terhadap sebarang masalah kesihatan yang dihadapi. Begitu juga dengan pegawai yang bertugas, sama ada doktor, jururawat,
pembantu hospital dan semua kaki tangan hospital juga terdiri daripada pelbagai kaum tanpa mengira agama dan bangsa. Ini menunjukkan bahawa detik ketika sakit juga merupakan detik perpaduan. Namun begitu, terdapat juga detik-detik perbezaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kita tidak boleh lari daripada pembezaan kaitan dengan budaya bangsa di Malaysia. Perbezaan ini perlu dilihat daripada segi aspek positif untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan hubungan antara kaum di Malaysia. Detik perbezaan yang pertama ialah ketika sambutan perayaan. Sudah tentunya bangsa Melayu pasti akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada Hari Raya Aidilfitri, Muslim akan saling bermaaf-maafan dan memakai pakaian tradisional yang berwarna-warni dan berdoa atau mengunjungi saudara mara dan rakan-rakan untuk mengeratkan lagi ikatan silaturahim. Manakala kaum Cina pula, salah satu perayaan yang disambut oleh kaum Cina ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina disambut pada hari pertama setiap tahun mengikut kalender Cina. Begitu juga India, perayaan yang disambut oleh kaum India ialah Deepavali. Deepavali adalah perayaan Hindu yang bermaksud menghalau kegelapan dengan cahaya dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seterusnya, detik-detik perbezaan yang kedua ialah ketika majlis pengebumian. Masyarakat Melayu tidak dibenarkan bercakap kuat ketika berada di kawasan perkuburan. Kubur tidak boleh ditembok dan ditulisi. Serta tidak boleh dipagar kawasan perkuburan dengan pagar besi yang terlalu mahal. Dan tidak boleh duduk di atas kubur. Manakala kaum Cina pula tidak dibenarkan menziarahi saudara mara dan rakan-rakan ketika berlangsungnya majlis pengebumian. Mereka juga tidak dibenarkan bermain dan berhibur sepanjang majlis pengebumian. Dan mereka juga tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis perkahwinan dan pengebumian orang lain. Seterusnya, bagi kaum India pula, tetamu yang datang perlu memakai pakaian yang berwarna putih ataupun cerah. Semua perhiasan dalam rumah akan ditutup dengan menggunakan kain putih. Ahli keluarga si mati tidak boleh meraihkan sebarang sambutan dan majlis dalam masa setahun. Akhir sekali, detik-detik perbezaan yang dapat kita lihat dalam masyarakat kita ialah jenayah. Setiap bangsa dan agama akan mempunyai orang-orang yang melakukan kesalahan dan jenayah. Oleh itu, kita tidak boleh menggunakan bangsa dan agama penjenayah tersebut untuk menentukan sesuatu bangsa dan agama tersebut adalah baik ataupun buruk. Sekian itu saja daripada saya. Kemudian saya serahkan kepada saudara Syazami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazami bin Syukman dari kumpulan 4 akan meneruskan perbincangan mengenai kesepaduan. Apakah makna kesepaduan? Dari segi bahasa, kesepaduan bermaksud keadaan bersepadu yang menjadikan sebuah kesatuan yang utuh melalui pelbagai aspek tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Manakala dari segi sosiologi pula, kesepaduan sosial merujuk kepada kesatuan dan kepaduan hubungan dalam kalangan pelbagai etnik di negara ini sehingga mewujudkan keharmonian dan keamanan. Penghayatan kesepaduan sosial boleh dibahagi kepada 4 aspek. Salah satunya ialah politik federalisme. Sebagai contoh, negara kita telah menubuhkan beberapa majlis seperti Majlis Muhibah Negara dan Majlis Perundingan Negara. Majlis Muhibah Negara bertujuan untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum. Manakala Majlis Perundingan Negara pula bertujuan untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat dan mengadakan
garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional. Selain itu, negara kita juga telah membentuk parti politik pelbagai kaum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Negara kita juga telah menyelaraskan perkhidmatan awam untuk mewujudkan integrasi antara negeri. Aspek yang seterusnya ialah aspek bahasa. Sejarah membuktikan bahawa bahasa Malaysia telah diterima sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi utama sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Bahasa Melayu telah digunakan oleh seluruh rakyat di negara kita, bukan sahaja orang Melayu, malah orang Cina dan juga orang India. Bahasa ini digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan hubungan diplomatik. Seterusnya, kesepaduan sosial juga dapat dilihat dalam aspek etnisiti. Etnisiti negara kita pada hari ini telah mengalami kelunturan tradisi. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat pada hari ini selalu terikut-ikut dengan budaya luar, terutamanya budaya barat. Sebagai contoh, kita pada hari ini sukar untuk melihat para remaja memakai baju Melayu sewaktu mereka keluar di rumah. Tetapi kita selalu melihat mereka memakai pakaian seperti seluar jean, baju berkola dan lain-lain lagi. Salah satu sebab hal ini berlaku adalah kerana kita tidak sedar akan etnik sendiri masing-masing. Oleh itu, keluarga haruslah memainkan peranan yang penting untuk mengekalkan etnik sendiri. Contohnya, sebagai seorang ibu bapa, mereka perlulah menyamaikan etnik sendiri kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi melalui penerapan tradisi etnik mereka dalam kehidupan seharian. Yang terakhir sekali ialah kesepaduan sosial dalam aspek agama. Seperti yang kita telah ketahui, terdapat pelbagai jenis agama di seluruh dunia seperti agama Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain lagi. Dan sudah tentulah setiap agama ini akan memupuk nilai-nilai murni dalam diri setiap penganut masing-masing dan menghindarkan mereka daripada membuat perkara-perkara yang keji. Dan salah satu contoh daripada nilai-nilai murni tersebut ialah nilai kesepaduan. Oleh itu, nilai-nilai murni ini dikongsi bersama-sama oleh pelbagai agama iaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain sebagai prinsip dan pedoman hidup masing-masing. Amalan agama hendaklah menyokong kesesamaan, keamanan, keadilan, toleransi dan kesejahteraan rakyat supaya negara akan menjadi aman dan rakyat-rakyat dapat bekerjasama antara satu sama lain. Dan itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.